Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar reka bentuk dan teknologi tahun 6. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini iaitu penghasilan projek. Standard kandungan 4.3, mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan elektromekanika. Standard pembelajaran 4.3.13 membuat persembahan projek. 4.3.14 membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. Apa yang kita nak belajar ini iaitu membuat persembahan projek dengan membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. Di sini iaitu membuat persembahan projek elektromekanika. Sebenarnya projek elektromekanika yang telah siap dibina perlu dipersembahkan kepada rakan sekelas. Sekiranya projek elektromekanika dilakukan secara berkumpulan, maka semua ahli kumpulan perlu terlibat dalam persembahan projek tersebut. Bagi membuat persembahan projek yang menarik, anda semua boleh menggunakan perisian MS PowerPoint semasa proses persembahan projek. Selepas pembentangan projek, kawan-kawan boleh bertanyakan soalan atau memberikan pendapat tentang projek yang telah dihasilkan. Kita tengok kepada perkara yang perlu diceritakan semasa pembentangan sesuatu projek, iaitu projek yang cikgu akan bentangkan pada hari ini iaitu palang keselamatan. Di sini cikgu ada buat satu contoh palang keselamatan. Ini adalah satu contoh palang keselamatan. Dekat sini kita perlu, kalau boleh kita perlu letak nama kumpulan. Dekat sini tempat projek yang kita buat, dan nama projek mesti kita kena buatlah, iaitu nama projek palang keselamatan. Yang ketiga, lakaran ataupun gambar projek. Lakaran merupakan perkara yang asas ataupun perkara yang paling utama sebelum kita hendak membuat projek palang keselamatan. Sebenarnya lakaran ini kita perlu buat sekurang-kurangnya 10. Sebab apa? Apabila kita selesai je membuat lakaran, kita akan memilih satu lakaran terbaik untuk kita pilih dan kita akan buat projek tersebut. Lukisan kerja projek. Lukisan kerja projek pun sama, kita akan buat lukisan kerja projek yang kita akan hasilkan. Dan yang keseterusnya, alatan dan bahan. Alatan dan bahan kita perlu bagi tahu kepada kawan-kawan kita ataupun murid lain bahawasanya alatan yang kita buat, yang kita ada hendak membuat palang keselamatan, iaitu enjin, switch, bateri, ni contoh, ni bateri, ni contoh bateri lah. Ni bateri, ni lita yang kita buat. Tempat letak bateri, ni tempat letak bateri lah ni, dekat sini. Dan enjin, ni enjin yang ada dekat dalam ni. Tak nampak tak apa, nanti cikgu tunjuk. Dekat dalam ni ada enjin dan ada gear. Dekat sini. Perkara yang perlu kita ceritakan lagi itu proses membina projek. Macam mana proses hendak membina projek dan masalah yang dihadapi semasa kita hendak membuat projek tersebut. Ni projek palang keselamatan. Dan satu lagi, ujian-ujian yang kita lakukan terhadap projek yang kita akan buat lah. Macam mana? Ni contoh yang cikgu sudah siap lah. Dan cara penyelesaian yang diambil oleh kumpulan kita. Ni contoh keputusan ujian yang dilakukan. Ni kita akan tengok macam mana bila kita tekan je butang yang sebelah kiri cikgu, akan berfungsi dan akan naik ke atas, dan apabila kita tekan je butang dekat sebelah kanan cikgu, dia akan turun. Ni contoh lah, ada nampak berlaku pergerakan. Ni contoh.
Apa kelebihan projek kita? Untuk kelebihan projek yang cikgu buat dekat sini, iaitu perkara yang pertama, kita ada switch tekan dan tutup dua. Satu untuk naik dan satu untuk turun. Ini adalah kelebihan. Dan yang kelebihan yang lagi, kita ada untuk laluan, menunjukkan kawasan jalan raya di tengah-tengah. Dekat sinilah kita boleh lalu kereta. Itulah kelebihan projek yang kita telah buat. Okay, sekarang kita akan tengok pada penyelenggaraan. Okay, apa yang sebenarnya maksud penyelenggaraan? Okay, sebenarnya penyelenggaraan ini adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk memelihara, menjaga, mengendali dan melakukan kerja-kerja pembersihan ke atas alatan tangan. Okay, ini adalah maksud penyelenggaraan. Okey, sekarang kita akan tengok kepada tujuan penyelenggaraan. Okey, sebenarnya penyelenggaraan ini sebenarnya untuk kita selamat dan boleh guna dari segi ketahanan dan kesihatan. Jenis penyelenggaraan. Okey, mendapatkan ketahanan maksimal sejajar dengan pembelanjaan. Mencapai tahap boleh guna yang diterima. Mencegah kerosakan berterusan sehingga sukar diperbaiki. Dan yang seterusnya, mengekalkan kecantikan dan keselesaan. Okay, sekarang kita tengok kepada tujuan penyelenggaraan. Okay, alatan tangan tidak mudah rosak. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, alatan tangan yang rosak boleh dikenal pasti. Dan yang ketiga, memudahkan guru dan foreman melakukan pengurusan mengira stok. Jenis penyelenggaraan. Okay, mempunyai dua. Yang pertama, penyelenggaraan mencegah kerosakan. Okay, kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan mengikut program atau pelan perancangan yang ditetapkan oleh guru. Yang kedua, penyelenggaraan membaiki kerosakan. Kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan berdasarkan laporan kerosakan atau kerosakan yang ditemui semasa pemeriksaan berkala, atau dengan kata lain, kerja penyelenggaraan selepas berlaku kerosakan. Okay. Sekarang kita tengok pada contoh kerja penyelenggaraan. Yang pertama, membersih. Yang kedua, meminyakan. Okay. Kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan iaitu dengan membersihkan alatan tersebut. Bagi alatan yang tidak mempunyai sendi bergerak, kerja membersih perlu dilakukan. Di antara kerja membersih ialah membuang habuk dan mengelak kotoran pada alatan tangan. Sabun dan cecair pencuci digunakan untuk membersihkan bekas dan alatan tangan. Okay, sekarang kita akan tengok kepada proses membersih. Okay, sebenarnya kita perlu bersihkan muncung pistol perekat panas dengan menggunakan kain lembat. Ini contohlah, menggunakan kain lembat. Yang kedua, bersihkan tapak kerja dengan menggunakan berus. Ni tapak kerja ni kita perlu menggunakan berus, barulah ia nampak bersih. Okay, contoh kerja penyelenggaraan. Yang kedua iaitu meminyak. Kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan mengikut pada alatan. Alatan tangan yang mempunyai sendi bergerak dan permukaan yang mudah berkarat perlu diminyakkan dengan minyak pelincir. Tujuan diletakkan minyak pelincir ialah supaya mengelakkan pergaratan dan melancarkan pergerakan sendi alatan tangan. Contohnya gunting, penjala wayar, pelayar dan sebagainya. Okey, meminyak. Yang iaitu titiskan minyak pelincir pada mata gergaji ni. Untuk meminyak lah. Dan yang kedua, gunting. Gunting ni apabila kita selepas gunakan, kita letak minyak supaya ia tidak berkarat. Menyimpan alatan tangan. Langkah yang pertama, perkakas dan alatan tangan yang telah digunakan perlulah disimpan di tempat yang khas dan selamat, iaitu di panel alatan, kotak alatan dan laci alatan.
Ni contoh laci alatan, kotak alatan dan panel alatan. Menyimpan alatan tangan. Langkah yang kedua, tempat menyimpan alatan perlulah dilabel dengan nama alatan dan kuantiti supaya mudah diambil dan direkod jika berlaku kehilangan. Langkah yang ketiga, pemeriksaan perlu dilakukan dari masa ke semasa. Dan langkah yang keempat, jika terdapat perkakas atau alat tangan yang hilang, perkara tersebut hendaklah dilaporkan kepada guru dan direkodkan. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di tajuk yang akan datang. Okay, bye.